Okey, start Hai, Assalamualaikum. Uh, Sorry, ini lambat sikit sebab baru lepas tengok patient. Jadi dia tadi dah memang get ready dah. Tapi patient dah tengah datang, waktu tengah get ready kita tengok dulu patient. Ya. Jadi lepas bila dah tengok patient tu makan waktu jugalah. Sebab saya start bersembang dengan pesakit dulu. Okey, hari ni jadi kita akan bermula agak lambat, dekat hampir 2.15 minit. Okey, kepada yang menonton boleh komen sementara saya tengok saya punya ni, kalau ada yang komen dengar ke tidak. Mungkin boleh komen dengar tak? Kalau dengar katakan dengar. Kalau dengar tulis dengar. Dengar tak? Macam slow je. Okey, saya harap dengar. Okey, topik kita pada hari ini adalah God. Topik kita pada hari ini adalah God. Oh, sebelum tu mungkin ada yang belum mengenali diri saya. Saya introduce dulu diri saya. Saya Dr. Andalas dari Klinik Kurnia Batu Pahat Johor. Klinik Kurnia beroperasi 24 jam cuma sampai 20 semayang bulan puasa ni kita beroperasi dari 8 pagi sehingga 12 malam sahaja. Dan mula beroperasi kembali 24 jam pada hari raya pertama dan seterusnya 24 jam. Hari raya pertama tu kita akan buka pukul 12 tengah hari. Keperluan klinik adalah membantu masyarakat untuk mengetahui status kesihatannya supaya kekal sihat, cegah dan aktif serta dapat tidur dengan lena di malam hari. Klinik Kurnia juga telah membantu hampir 5,000 orang dalam mengetahui status kesihatannya melalui program-program yang kami jalankan di kampung-kampung, di mukim-mukim, di taman-taman perumahan, dengan juga di klinik daripada tahun 2019 sehingga Februari 2020. Kalau ikutkan pada Mac tu kita ada hampir 20 lebih event yang kita sepatutnya jalankan, tapi disebabkan oleh COVID-19 kita terpaksa menunda event-event tersebut. Kalau ada yang berminat untuk mengetahui status kesihatannya atau ingin kami datang untuk periksa tentang kesihatan anda, boleh hubungi 0112552448. Okey, hari ini kita bercakap tentang God. Apa itu God? God ni adalah satu keadaan yang mana uric acid menumpuk di dalam sendi-sendi. Dan sendi-sendi, terutama sendi-sendi yang menonjol, yang bersambung di pangkal jari kaki, di pangkal jari kaki. Kata kalau kaki itu ibu jari kaki dia ujung-ujung kemakan sendi ataupun di ankle, tempat berkumpulnya uric acid, ia merupakan salah satu arthritis yang biasa berlaku kepada siapa saja. Dia gejala dia adalah dia sakit tu tiba-tiba sangat sakit dan bahagian kulit tu akan rasa kemerahan, kepanasan dan rasa macam menyucuk-nyucuk ataupun dia rasa sangat tak selesa. Even ditekan sikit pun menjeritnya, ya Allah. Memang tu sebab uric acid ni adalah bentuk kristal, dia bentuk kristal ni dah tajam. Jadi ibarat kena cucuk. Jadi selalunya berlaku God ni memang kebanyakan pesakit yang datang akan mengatakan tiba-tiba kaki dia sakit, tiba-tiba kaki sakit. Dia tak datang slowly tau, langsung tiba dan sangat-sangat sakit. Jadi dia merasakan, jadi tempat yang terkena serangan God ni, dia akan merasa sangat tak selesa. Bila kita pegang rasa panas, dia kadang-kadang ada bengkak, dan bila kita pegang macam lembut lah. Itu. Jadi apa yang kita boleh tahu, simptom yang paling umum yang berlaku kalau katakan, sebab dia masuk di bawah arthritis. Bawah arthritis ada banyak yang lain-lain lagi. Sebab segala berkaitan dengan sendi kita kata arthritis. Kita bezakan arthritis tu ada yang God.
Jadi kita akan bezakan simptom-simptom gejala GOT tu macam mana. Satu, memang kesakitan sendi yang sangat-sangat sakit, yang teruk, yang tidak dapat ditolerir, yang kita tidak dapat tolak, tidak mampu untuk menahan, jalan sampai jengkut-jengkut di sendi-sendi, terutama pergelangan kaki, lutut, lepas tu ada boleh siku, tangan, ikut mana yang mana dia kena dululah. Lepas tu, dan ini menyebabkan ketidakkeselesaan sebab dia susah sangat nak reda sebab dia akan berlangsung dari hari hingga ke minggu. Kecuali kita mengambil ubatan. Dan setiap kali serangan dia akan boleh bertahan lebih lama dan boleh menyebabkan lebih banyak sendi yang terkena. Okey, gejala simptom yang lain adalah kita merasa keradangan dan keradangan kadang-kadang akan kelihatan sebagai kemerah-merahan. Bila tu sendi tu boleh jadi bengkak. Bila kita tekan dia rasa macam lembut. Lembut lepas tu warna merah. Dan segala pergerakan kita akan sangat terhad. Nak berjalan pun akan sakit. Okey. Punca GOT. Punca GOT yang paling utama adalah GOT ni disebabkan asid urik yang disebabkan tahap asid urik yang tinggi di dalam darah sehingga membentuk kristal. GOT tu kan saya kata tadi bentuk kristal. Dan bentuk kristal-kristal ni berkumpul dalam sendi. Dan dia akan menyebabkan keradangan dan sakit yang kuat. Itu salah satu. Lepas tu bila kita makan yang benda yang macam high protein, protein yang tinggi, ataupun gula, ataupun minum alkohol, itu akan meningkatkan meningkatkan kandungan asid urik dalam darah. Saya rasa kamera ni tinggi betul lah. Saya ni duduk macam tu je. Dalam darah. Dan biasanya untuk membuang asid urik ni dikeluarkan melalui air kencing. Dan jadi bila asid urik yang tinggi, kalau biar berlamaan, berarti sentiasa mengalami gejala GOT, serangan GOT akan menyebabkan gangguan ke buah pinggang. Saya ada je pasien sakit dialisis yang mana umur masih muda, tidak ada darah tinggi, tidak ada kencing manis, tapi dia dialisis sebab dia sering GOT sehingga mengganggu masalah buah pinggangnya sehingga menyebabkan ia perlu dialisis. Jadi kita perlu mengurangkan pengambilan makanan yang macam saya sebut tadi. Dan mungkin orang lupa berkaitan dengan gula. Actually ada kajian-kajian terbaru yang mengatakan gula boleh menyebabkan GOT. Itu yang tu. Ada setengah datang, saya dah tak kurangkan makan ikan lah, daging lah, telur lah, tapi dia tetap minum manis. Itu yang boleh menyebabkan GOT. Dan siapakah orang yang berisiko untuk kena GOT ni? Selalunya berdasarkan jantina, kalau lelaki 30 hingga 50 tahun tu kerap mengalami GOT. Manakala wanita lepas menopause selalu dia boleh terkena GOT. Berarti dia boleh mendapatkan mudah untuk mendapatkan asid urik yang tinggi dalam darah. Dan kebanyakan memang lelaki lebih mudah terdedah lah untuk GOT tersebut. Jadi begitu kan juga orang yang berat badan berlebihan macam saya. Dia boleh menyebabkan asid urik yang lebih daripada yang biasanya. Kadang orang yang mempunyai masalah perubatan seperti tekanan darah tinggi, diabetes, jantung, dia lebih mudah untuk terkena GOT. Begitu juga sejarah keluarga yang memang ada GOT, kemungkinan peluang untuk terkena GOT tu lebih tinggi. Jadi punca-punca dia boleh pelbagai lah. Daripada makanan, daripada sejarah keluarga, berat badan yang berlebihan. Itu tu. Okey.
bagaimana kita nak cegah GOT ni actually? Berarti bagaimana kita nak kurangkan atau kalau boleh kita tak nak terkena GOT ni. Salah satunya apa yang disarankan adalah dengan minum banyak air masak. Minum banyak air masak. Jadi bila kita minum air masak banyak, kita punya dehydration badan akan kekal. Lepas tu dengan kurangkan minum manis, jadi dia akan membantu mengekalkan keadaan uric acid yang rendah. Lepas tu elakkan daripada minum minuman beralkohol. Ya. Jadi apa yang kita cadangkan, kita elakkan daripada minum alkohol, terutama macam bir, yang boleh dia akan meningkatkan kandungan asid urik dalam badan. Okey. Dan cara yang ada saranan yang lain adalah ambil produk tenusu yang rendah lemak. Produk tenusu yang rendah lemak. Dan kurang protein. Sebab ini akan memberikan kesan perlindungan terhadap GOT lah. Lepas tu yang cara mencegah GOT yang lain, kita kurangkan berat badan lah. Macam saya kena kurang berat badan. Tapi alhamdulillah buat masa ni tak pernah lagi mengalami. Kita doakan supaya taklah mengalami GOT tu. Saya tahu sebab bila mengalami GOT tu dia sangat sakit. Okey, rawatan GOT. Okey. Selalunya rawatan GOT contoh salah satunya adalah dengan melakukan pencegahan tadilah. Kita elak yang saya sebutkan tadi, elak daripada makanan-makanan yang tak boleh tu. Betul, berarti minum air banyak, elak makanan tu, lepas tu ambil ubat. Lepas tu kurangkan pergerakan waktu ketika mengalami GOT. Okey. Manakala untuk ubat-ubatan yang selalu kita bagikan, yang saya bagi adalah, pertama adalah ubat tahan sakit. Ubat tahan sakit selalu NSAID lah, sebab dia yang paling kuat, sebab dia sangat-sangat sakit. Dia kita bagi yang memang selalu yang NSAID yang sangat kuat. Yang kedua, kita akan bagi steroid. Kita akan bagi steroid. Steroid ni kita bagi untuk mengurangkan proses inflammation, peradangan pada sendi-sendi tersebut. Lepas tu kita akan bagi ubat-ubat yang mampu untuk menurunkan tahap asid urik. Yang mampu menurunkan tahap asid urik. Ubat-ubat tu yang selalu kita berikan, tu selalu memang saya akan beri kepada pesakit, selalu ubat tahan sakit, steroid, dan ada 2 jenis ubat untuk mengurangkan tahap asid urik. Ubat-ubat tu kita berikan lebih kurang untuk 5 hingga 7 hari supaya mendapatkan hasil. Salah satu tu untuk menurunkan, mengurangkan penggunaan asid urik lah. Itu selalu kita bagi. Itu adalah topik GOT pada hari ini. Kalau ada pertanyaan boleh bertanya. Siapa yang nak bertanya, saya tengok sekejap. Siapa yang komen, ada tak pertanyaan? Ada. Apakah pertanyaannya? Saya cuba tengok. Cari tak jumpa ni. Apakah pertanyaan dia? Pertanyaan dia, tengok sekejap, tengok staff bagi. Sebab saya tak nampak pertanyaan. Jadi kita akan cuba jawab. Kalau ada pertanyaan berkaitan dengan GOT, kita cuba jawab. Sebab hari ni pun saya tadi live agak lambat. Jadi kita akan akan cuba menjawab. Cuba tengok komen, ada pertanyaan. Kalau tak ada pertanyaan, saya buat itu je. Okey, Muhammad Rashid Jabar. Assalamualaikum doktor, nak tanya kawan saya ada GOT. Bulan puasa ni dia pantang seperti biasa, tapi GOT ni seram makin teruk dari biasa. Apa sebabnya? Dia banyak
buka puasa minum manis-manis kot. Macam saya beritahu tadi, salah satu kita bukan semata-mata berpantang daripada makanan, tapi air minum kalau kita lalu manis, dia boleh menyebabkan gout juga. Jadi yang itu yang kebanyakan orang terlepas pandang. Dia memang tak makan telur, tak makan ikan, tak makan daging. Tapi bila bertanya lebih lanjut, minum kopi, susu, mengintih susu, mungkin sehari 2-3 kali. Manis-manisan ni, kajian terbaru menunjukkan bahawa gula tersebut boleh menyebabkan meningkatkan uric acid tinggi dalam badan. Jadi cuba kurangkan minum minuman manis. Okey, itu untuk Tuan Muhammad Rashid Jabar lah. Manakala untuk Muhammad Fairuz, siapa yang potensi untuk dapat gout? Doktor dah adakah dia diwasi? Okey, macam saya kata tadi, lelaki lebih ramai yang lebih mudah untuk mendapatkan gout. Manakala wanita yang selepas mengalami menopause baru dia akan berisiko tinggi untuk dapatkan gout. Selalu kalau lelaki umur 30 sampai 50 tahun dah tu. Dan saya juga ada mention tadi sejarah keluarga. Jika seorang dalam keluarga ada yang punya gout, anda mempunyai peluang lebih tinggi untuk ada penyakit tersebut. Peluang tu ada. Bukan masuk diwarisi, tapi peluang tu untuk mewarisi tu ada. Itu. Jadi itu untuk Tuan Muhammad Fairuz lah. Jadi lelaki lebih sering daripada wanita. Manakala wanita, lelaki dah selalu berumur 30 hingga 50 tahun, berpotensi tinggi untuk dapatkan gout. Manakala wanita berumur selepas menopause baru dia berisiko tinggi untuk dapatkan gout lah. Okey. Dan faktor-faktor lain yang potensi adalah bila ada orang tu ada sejarah perubatan yang mana ada tekanan darah tinggi, diabetes, jantung dan buah pinggang boleh meningkat risiko untuk mempunyai gout. Begitu juga dengan berat badan yang berlebihan. Saya tengok handphone kat depan ni untuk jawab soalan. Itu untuk ada lagi soalan yang lain? Kalau tak ada, saya rasa mungkin cukup sampai di sini. Jadi sedikit nasihat sebelum kita mengakhiri ini. Kepada info, kita mengadakan juga Dr. House, rawatan di rumah dengan charge harga di klinik. Kita juga mengadakan medication delivery. Kita juga mengadakan pemeriksaan rapid test kit untuk antibody untuk COVID-19 kalau yang berminat. Apapun untuk mengetahui info lebih lanjut boleh hubungi Klinik Kurnia di 011295242448. Untuk itu saya rasa cukup untuk kali ini. Kita jumpa lagi di lain waktu. Okey Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.